So what can I do with Canva? So saya boleh pilih ada bermacam image yang disediakan dalam Canva, ada bermacam jenis layouts. Saya juga boleh buat photo editing dan saya boleh kongsikan. Contohnya saya buat slide presentation tadi, saya boleh kongsi bersama dengan orang yang saya nak. Contohnya mungkin Puan Azhani adalah pengajar khusus yang sama. So saya mungkin kata, okay, you siapkan separuh muka surat 1 sampai 5 slide presentation ni, dan saya buat muka surat 6 sehingga 10. So pada masa yang sama kita akan buat di tempat yang berbeza. Ya. Okey. Seterusnya, okey, siapa yang boleh design Canva ni? Okey, sesiapa sahaja. Ya. So di sini sebenarnya kita boleh buat bahan presentation, kita boleh buat invitation macam card, kita boleh buat banner untuk blog, kita boleh buat posting untuk Instagram, untuk Facebook, kita boleh buat business card dan sebagainya lah, selain daripada bahan PDP. Okey, so untuk hari ini ini ada sebenarnya adalah slide yang pertama. Yes, ada 4 slide. So tuan-puan akan belajar macam mana nak create an account, macam mana nak gunakan layout, macam mana nak gunakan teks, background dan gunakan ataupun ambil bahan, contohnya ambil gambar daripada desktop dan uploadkan ke dalam server Canva dan gunakan untuk hasilkan bahan infografi. Okey, jadi saya terus pergi ke slide ni saya akan beri kemudian. Ya, kita akan terus pergi ke praktikal. Okey, sebelum itu pastikan tuan-puan telah pun mendaftar akaun Canva. Jadi untuk makluman, saya sebenarnya beberapa tahun kebelakangan ni saya menggunakan Canva edisi yang percuma dan saya rasa sangat cukup untuk hasilkan bahan infografik. Tetapi bermula bulan 4 saya mula melanggan lebih kurang RM21.90 lah sebulan untuk Canva. Tapi jangan risau sebabnya sepanjang beberapa tahun lepas saya gunakan Canva pun, walaupun free edition, tapi memang cukup untuk kita hasilkan bahan. Okey. Jadi yang penting sekali adalah pertama kena create account. Jadi tuan-puan bolehlah create account, mungkin menggunakan Gmail account ataupun apa sajalah account ya. Email address yang tuan-puan ada. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, adakah tuan-puan mengikuti saya atau secara teori saja ataupun tuan-puan buat praktikal sekali? Boleh saya dapatkan feedback tak? Saya buat dua-dua sekali, praktikal dengan Okey, good. Okey. Jadi pertama sekali, okey. Dah daftar ke belum? Kalau sekarang ni mungkin tuan-puan sedang mendaftar, sign up. Paling mudah gunakan je Gmail account. And then first step kita pilih apakah jenis design yang kita nak buat. Okey. Contoh ya, sebelum tu saya perkenalkan dulu. Okey. Di sebelah kiri panel ni dia tulis recommended for you. So bila kita klik di sini dia akan keluarlah di bahagian ni create a design. So apakah yang tuan-puan nak buat? Adakah tuan-puan nak buat Instagram post, slideshow video, poster, infografik, video, okay, ada banyak lagi, presentation, CD cover, recipe card, logo, Facebook post, invitation dan sebagainya lah. Okay, jadi bila dah pilih kita akan contohlah ya, katalah saya pilih invitation. Okey, satu tips sebenarnya apabila you all mula diperkenalkan dengan tuan-puan diperkenalkan dengan satu software baru, jangan takut untuk klik. Sometimes kan mula-mula dulu kali pertama saya tak berapa faham ataupun tahu sangat software-software online yang ada di luar. Saya
sebenarnya rasa takut nak try dan rasa takut nak klik. Jadi tipsnya, kalau tuan-puan baru, tuan-puan klik je lah apa saja ikon yang ada di sebelah kiri panel ni. Jadi sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Ya, ditakuti, perasaan takut tu nanti menyebabkan kita tak buat. Okey. Okey, contoh, tadi kita dah create dan pilih satu. Okey. Okey. Bila tuan-puan tengok di sebelah kiri ni templates ni, ya, ada birthday invitation, party invitation, so bolehlah pilih. Biasanya apa yang saya buat, saya akan gunakan template dulu. Daripada template baru saya ubah. Contohlah template tu warna kuning. Saya tak suka kuning contohnya. So saya mungkin akan ubah warna hijau, merah dan sebagainya. Okey. Jadi katalah saya nak buat satu invitation dan saya pilih template yang saya rasa saya sukalah. Ya, contohlah satu. So ini adalah screen yang kita nak buat editing. Okey. Di atas ni adalah tajuk. So tuan-puan bolehlah letak tajuk apa? Contohnya invitation Invitation. Okey. And then tuan-puan sebenarnya boleh pun klik setiap satu ni, ya. Bila klik pada teks, so akan keluar paparan untuk you boleh edit lah teks kat sini. Ini adalah sama ada kita nak besarkan ataupun kecilkan. Ya, ini adalah jenis tulisan. Okey, yang penting kita kena klik dululah, ya. Kalau klik pada gambar, so tuan-puan boleh tukar gambar yang ada, ya. Kalau tuan-puan klik pada teks, tuan-puan boleh ubah typeface teks tersebut, ya. Jadi kat sini pun ada alignment, tuan-puan boleh ubah nak left ataupun tuan-puan nak right ataupun center. Okey. Okey, ini kalau nak urut besar, urut kecil. Ya. Yang ini kalau kita nak letakkan bulat lah. Okey. So yang ni nanti sama ada kita nak masukkan link. Sebenarnya kita boleh masukkan link. Maksudnya mungkin klik pada teks ni akan terus pergi kepada link YouTube dan sebagainya. Contoh. Okey. Jadi okey, saya buat dulu. Katalah saya ubah teks ni. Bila ubah, you just double click. So bila highlight warna biru, you just ubah. Okay, you boleh buat mungkin invitation apa ya? What? Invitation? Okay. Mungkin nak buat jamuan hari raya. Jemputan ke jamuan raya JKE. Okey. So atas ni pun saya ubah. Mungkin saya tulis kami menjemput. Okey. Ada masalah tak setakat ni? So ini kita gunakan teks. So bila kena klik dahulu baru you boleh edit font teks tadi, ya. Dan juga you nak besarkan, kecilkan dan juga nak buat alignment dan sebagainya. Okey. Okey, katalah saya ubah kat sini, bila agaknya tarikh kita nak buat jamuan hari raya. Okey, bila Wan? Esok. Esok adalah 12 Jun pukul mungkin 2 petang di saya buat di JKE Politeknik Sultan Azlan Shah. Okey, mungkin JKE bilik seminar JKE. Okey, semua dijemput hati. Okey, ingat undangan ni adalah contoh tau. Jangan esok datang JKE ingat ada jamuan pula. Okey. So, mungkin gambar ni tak sesuai dan saya nak tukar gambar lain. Okey. Pergi kepada side panel sebelah kiri kita. Kat sini ada foto. Okey. So tuan-puan sebenarnya boleh ubah gambar background yang di belakang ataupun nak ubah gambar rumah ni saja pun boleh. Terpulang pada kesesuaian ataupun cita rasa. Okey. So katalah saya nak buat carian kat sini.
Dan saya sebelah kanan ni ada filter juga. Katalah saya nak ambil yang free je, ya. Semua gambar ataupun background saya nak ambil yang free. Okey, kita nak apply filter. Okey, saya nak mungkin cari house. Okey. Okey, mungkin saya nak pilih satu gambar kat sini. Okey. Bila kita pilih dan kita tak klik ataupun kita tak setkan di bahagian mana kita nak letak gambar tu, so dia akan keluar macam ni lah. Okey, jadi nak delete balik, klik saja, tekan delete pada keyboard. Okey, katalah saya nak tukar background gambar, saya nak jadikan dia background gambar, saya delete belakang tu. Ya, saya ulang semula. Okey, saya nak masukkan gambar rumah ni, rumah yang ada di sebelah kiri ni pada foto tadi. Ya, saya nak masukkan ke dalam kad saya ni. Okey, so mungkin saya akan delete background belakang. Klik dulu, bila dia highlight warna biru tu maksudnya bahagian tu lah yang kita nak edit. Sama juga macam tadi, bila klik text, bahagian inilah yang kita akan edit. Bila kita klik pada gambar di sini, maka bahagian inilah yang kita akan edit. So katalah I delete kan je di situ, so dah tak adalah background belakang tadi. Yang ada hanyalah gambar-gambar depan ni. So katalah I nak delete je lah semua, ya. So just delete all the pictures. Okay. And then saya pilih gambar ni, saya drag and drop. Okay, drag and drop. Okay, tuan-puan nampak? Okay. Tapi sebab nampak bumbung je, jadi saya rasa macam saya perlu buat perubahan. Okay. Saya dragkan tulisan ni ke atas. You just drag saja, klik sekali dan drag. And then okay, saya letakkan. Jadi ada gambar yang baru, iaitu bumbung rumah. Okay, tapi tulisan ni tak nampak. Kalau kita punya background tu dah cerah, so tulisan tak bolehlah cerah. So kita kena pilih lah ataupun tukar. Jadi saya klik sekali kat sini. And then saya pergi kepada text color atas ni. Okay, mungkin saya nak warna kelabu ataupun warna hitam. Okay, bawah pun sama. Okay, yang tadi tu saya highlight tu di atas. Okay, manakala yang di bawah dia ada dash kan, so maksudnya kita sebenarnya tak select pun yang tu, kita select yang tulisan atas. Kemudian tulisan bawah ni, okay, katalah saya ubah juga dengan color yang lain. Okay, so mungkin tuan-puan nak ubah tulisan, ya, ataupun nak kekalkan, katalah tulisan bawah ni semua dijemput hadir, kita nak ubah. So bolehlah kot semua dijemput hadir, ataupun you nak guna tulisan asal tadi, ya. Ini terpulang pada tuan-puan. Okay. Kalau Canva, okay, sebenarnya Canva ni dia bagi juga tips-tips. Dia kata kalau untuk hasilkan satu infografik, tak boleh terlalu banyak jenis teks sebab dia kata agak messy. Jadi terpulang kepada kebijaksanaan ataupun kreativiti tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa dah okey, okeylah. Ya, kalau rasa macam nak ubah lagi, terpulang kepada kita lah. Okey, kitalah saya biarkan je. Okey. Katalah rumah ni sebenarnya bila you double click, you boleh bawa tau rumah ni ke kanan. Okey. Klik dan katalah tulisan tu tak cukup besar, bolehlah besarkan. Ya, katalah kita highlight kat sini, nak highlight boleh, nak klik saja pun boleh. Tengok 12. Okey tak? I think terlalu besar. Okey. So dah siap. Setakat ni ada apa-apa pertanyaan tak?
Okey ke semua? Okey. Okey. Puan Safina ada, Puan Safina? Farah Wahida ada? Farah Wahida? Ada saya. Okey. Bila tak seorang tu rasa tak seronok kan? Okey. Jadi ini adalah yang paling ringkas sekali. Okey, katalah tuan-puan nak letakkan kotak di belakang tulisan ni. Just pergi kepada elements kat sini sebelah kiri. Okey. Elements dan boleh frame. Shapes. So katalah saya letak shape kat sini. Okey. Katalah saya letak shape. Contoh. Ya, sebenarnya saya nak kenalkan tuan-puan boleh pilih lah elemen, ada grid, shape, frames dan sebagainya. Nanti kita akan belajar macam mana cara nak guna. Okey. Tar merah terlalu kontra kan? Okey, jadi saya klik kat sini. Klik pada kotak tadi. Ataupun kalau tuan-puan rasa confused, ya, takut nanti tersalah color. Okey. Tersalah color. Saya alihkan dulu. Okey, untuk kotak ni, okey. Cuba kita colorkan lain sikit. Tapi terlalu obvious kan? Jadi kita nak bagi dia harmoni sikit. Klik pada kotak. Okey. Ada ikon transparency kat sini kan? Just klik kat situ. So cuba kita kurangkan supaya dia nampak agak-agak transparent. Sebab kita sebenarnya nak highlight tulisan tu. Okey. Untuk kotak ni, kalau tangan kita ni macam ni? Untuk kotak ni kalau kita nak gerakkan, you boleh drag and drop. Tapi kalau rasa macam susah, tuan-puan boleh gunakan cursor pada keyboard. Okey. Okey. Ini contoh macam mana cara nak gunakan shapes. So kat sini kalau tuan-puan tengok pada see all ni ada banyak macam-macam shape yang tuan-puan boleh pilih. Kita pulanglah. Ya. Kalau nak pilih circle ke, ya, dan lain-lain. Okey. So setakat ni okey kan? Okey, ini yang pertama, invitation. Katalah kita ada dua muka surat. So tuan-puan pergi je lah pada bahagian bawah ni ada add a new page. So dia dah dapat, kita dah boleh buat template dia kan. Dah ada dah rumah tu sekali. Okay, so ada 2 pages. Okay. Okay, setakat ni okay. 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 So now kita akan pergi kepada next page. Ya. Sebenarnya I boleh buka file baru, ya, tapi I saja buat kat bawah ni. Ya. Okay. Contoh ya. Tadi kita gunakan gambar yang sedia ada dalam Canva. Sekarang ni kita nak gunakan gambar kita sendiri. So semua gambar kita, ya, tak kisahlah yang ada di My Document ke ataupun dalam Pictures ke, dalam kita punya PC. So tuan-puan boleh gunakan ikon upload kat sini. Contohnya nak upload logo, ya. So boleh upload siap-siap logo Pisas dan juga masukkan dalam ni. So ni memang dah ada. Jadi bila dah ada tu, kalau tuan-puan punya, saya rasa mungkin masih kosong lagi, ya, selagi tuan-puan tak upload. Okay, jadi just ambil je lah mana yang tuan-puan dah upload tadi. Macam saya ni dah banyak sangat, nak cari pun susah. Okay. Okay, katalah saya pergi balik pada page yang pertama tadi. Sekejap ya, saya delete
page yang kedua. Okey, kita fokus pada page yang pertama. So saya ambil logo Pisas ni. Okey. Okey, katalah kan saya drag and drop ke sini, ada kemungkinan dia akan jadi seperti ni. So sebab apa? Sebab dia dah mengambil tempat background belakang tadi. Jadi Ctrl Z je. Udulah ya. Okey. Buat sekali lagi. Ambil logo tadi dan kita kena adjust lah sikit jari jemari tu supaya dia boleh terletak dan kita boleh resizekan dia. Ingat, nak resize kena tarik pada penjuru. Ya. Sebab tu pulanglah you nak letak kat mana logo Pisas tu. Nak letak kat bawah, nak letak kat atas ataupun sebenarnya tak nak terpulang. Okey. Ini saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh gunakan gambar yang luar daripada Canva ataupun gambar kita sendirilah, ya. Contohnya yang ini adalah logo lah yang saya ambil. Okey. Okey. Ada pertanyaan setakat ini? Okey, tak ada. Katalah dalam kad jemputan ni, tuan-puan mungkin nak edarkan dalam bentuk hard copy ataupun tuan-puan nak edarkan dalam bentuk soft copy. Okey, katalah saya nak masukkan music dalam kad ni, ya. So pergi balik kepada panel kiri kat sini, ya. Side panel left side panel ni, boleh mana satu yang tuan-puan suka lagu. Jadi setelah kita pilih satu, travel, ada trap. Okay, katalah saya nak ambil lovely. Okay, saya nak ambil satu lagu kat sini. Okay, kalau saya klik kat sini, okey. Macam mana kita nak test dia? Ya. Okey, pergi kepada button play tadi. Okey. So tu kalau nak masukkan muzik yang ada dalam ni. Okey. Katalah kita nak sharekan dia. Okey, kata ini yang terakhir. Contoh ya, sebab kita belum pergi ke elemen ni, ada banyak lagi sebenarnya. Okey. Contohnya tuan-puan sebenarnya boleh macam saya kata tadi, collaborate dengan orang lain. Kalau tuan-puan nak berkongsi design ni dengan orang lain, ataupun tuan-puan macam ni, tuan-puan nak bagi soft copy ni pada orang lain pun boleh juga, untuk ditonton, ya, bukan untuk diedit. Jadi kat sini ada pilihan share a link to edit. Mungkin kita nak share dengan kawan kita, ya, untuk dia pun boleh tengok sekali. Okay, share a link to use as a template. Ini kalau ada gambar crown ni maksudnya untuk edisi yang berbayar. Okay, dan seterusnya adalah share a link to view. Ini untuk orang lain, just view sajalah. Okay. Katalah saya nak, ni saya delete semula ya. Okay. Katalah saya nak hantar dia ke dalam email Pisas. Okay. Tekan kepada simbol ni. Ini sebenarnya simbol download ni. Okay. So tuan-puan boleh pilih nak download dia sebagai PNG ataupun JPG ataupun PDF standard ataupun PDF print ataupun kalau tadi ada lagu, so paling sesuai nak download dia sebagai video ataupun GIF. Ya. Jadi katalah saya nak letak pada email Pisas, saya pilih PNG. Jadi klik pada PNG, just klik download saja.
Okey. So sekarang dah siap. Boleh tengok. So ini adalah hasilnya lah. Sebentar Okey, ini adalah hasil yang tuan-puan kita dah buat tadi. Okey. Kalau tuan-puan buat, saya pergi kepada design. Okey. Kalau tuan-puan pergi kepada all your design kat sini, all your design ni maksudnya semua design yang kita dah buat. Okey. Saya pernah cuba, saya hantar kepada printing company untuk print, tetapi saya gunakan download sebagai PDF. So dia punya resolution sangat okey. So dia tak kabur dan sebagainya. Maksudnya you all boleh gunakan Canva untuk hasilkan banting ataupun banner. Okey. Okey. Contohlah saya tunjuk kat sini. Okey. Ini adalah satu banting yang saya hantar kepada syarikat percetakan pada tahun lepas. Saya nak tunjuklah ni. Bila saya pergi download, bila dah siap, saya akan pilih sebagai PDF print. Okay, high quality multi-page document. Okay, dan dokumen PDF inilah yang saya akan hantar pada kat printing. So maksudnya ada orang tanya juga, saya nak pergi iCompact dan saya nak, contohlah saya nak buat banting, boleh tak guna Canva ni untuk design? Jawapannya boleh lah. Okey. Kita tengok kepada resize kat atas ni. Kalau tuan-puan tengok pada bahagian resize ni, sebenarnya ukuran yang ada ni, tuan-puan boleh pergi tukar dia punya size tanpa automatically. So maksudnya you tak perlu edit semula the text, you tak boleh tak perlu adjust gambar, size gambar dan sebagainya. Jadi tapi tuan-puan kenalah melanggan. Kalau tak, memang tak boleh resize, dia tak boleh automatic resize. Apa yang saya buat beberapa tahun kebelakangan ni adalah saya kena edit semula lah daripada segi saiz gambar, saiz tulisan dan sebagainya. Kalau tuan-puan tengok, saya boleh untuk resize ni sebab saya langgan berbayar RM21.90 sebulan. Kalau tuan-puan gunakan yang percuma, tak apa, tak ada masalah. Just copy je benda ni, pergilah kepada mana-mana bahagian poster ke dan sebagainya, and then paste di sana. Dan kena ada kerja sikit lah, iaitu tuan-puan kena tengok saiz gambar dan tengok saiz teks tu supaya bersesuaian dengan saiz yang baru tadi. Okey. Okey. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Farah Wahida, okey ke? Puan Mashita? Okey. Okey. Darni. Ya. Canva ni dia auto save ke? Ya, betul. Auto save. Betul. Soalan tu betul. So design ni ambil dekat mana? Kalau kita auto save, bila kita tutup, dia ada kat all your design ke? Betul. Nanti bila kita buka balik, bila kita buka Canva tu semula, cari pada bahagian all your design ni. Sebenarnya kita
boleh susun tahu gambar-gambar, poster, kita punya infografik apa semua tu duduk dalam folder. Kalau teman-teman tengok kat sini, yang tadi tu yang saya klik ni, all your design ni, kita nampak macam banyak sangat kan? Okey. Ni macam banyak sangat. Kan? Ini banner. Ni pun banner. Yang ini flyers. Ni slide presentation dan sebagainya. Okey. Kalau kita pergi kepada all your folder kat sini, ya, klik kat sini all your folder ni, sebenarnya you boleh tengok by folder. Pergi kepada contohnya e-learning, I klik e-learning, semua yang ada tadi tu, tapi dia duduk di bawah satu payung lah ataupun satu folder. Nama dia e-learning lah, I dah namakan dia sebagai e-learning. Dan bila I pergi balik, I klik pada presentation slide, and then I buka. So ini adalah saya punya nota lah. Nota saya. Ini. Okay. So tuan-puan bila pergi kepada all your design akan tengok semua. Kalau pergi kepada all your folder akan kita boleh tengok by folder. Kalau tak tahu macam mana nak create folder, tak apa, buat je design tu, start je design tu, and then bila dah siap, contohnya, katalah dah siap kan, katalah kita punya slide presentation yang ni, contohnya dah siap, klik je ellipsis button ni, yang ada 3 dot ni, okay, move to folder, okay, katalah folder tu kita tak wujudkan lagi, so kita letaklah kat situ, kita buat folder baru. Contohnya bahan PNP tahun 2020. Okay, create new. So design ni dia akan duduk sebenarnya bawah. Kalau kita check pada all your folder, bahan PNP. So kalau nak lebih mudah carian, bila nak cari, klik pada all your folder. So akan ada by folder. Okay, tadi saya ada bercakap berkenaan dengan sharing tau. Okay, saya tengok kepada e-learning sorry. Pergi kepada presentation slide. Okay. Saya pernah mendapat task, kita kena sediakan bahan presentation. Kita kena sediakan hari ni dan esok nak kena submit. Tapi ada 2 jabatan yang terlibat dan kita nak combinekan. Jadi apa yang saya buat adalah menambahkan seorang share partner saya ke dalam dokumen tu, dan dia akan buat separuh, manakala yang separuh lagi saya akan buat. So hasilnya esok dia dah siap-siap, dah siaplah bahan tu. So kita tak perlu nak edit, nak pindahkan daripada slide A pergi kepada slide saya dan sebagainya. Jadi you boleh collaborate dengan orang lain. So macam mana nak collaborate tu? Okay, pergi kepada all your design. Katalah mana ya? Katalah satu bahan. Okay, saya klik bahan saya. Okay, tuan-puan kalau nak besarkan, bahagian sebelah kanan tu ada percentage untuk zoom. Jadi boleh tambahkanlah supaya dia nampak lebih jelas. Okay. Okay. Katalah kita nak share untuk orang lain ataupun partner saya untuk edit. I just go to the share. Okay, invite people to view or edit this design. Katalah saya nak invite Puan Nafisah, ya, Puan Azraillah. Puan, what is your email address? WL
WL WM EZ RA EI. Okey. Episas. Okey. Okay, just send invitation. So nanti Wan Azrai, saya tak pernah cuba sebenarnya pada email formal, tapi saya pernah cuba pada Gmail. So bila kita invite orang, orang tu akan dapat notification pada Gmail account tu lah. Dan secara automatiknya bila dia nak buka pada bahan yang kita dah sharekan kepada dia, dia sendiri kena sign up Canva dulu. Baru dia boleh tengok bahan yang kita sharekan. Ya. Jadi dia kena check lah pada inbox email yang kita gunakan tadi. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak setakat ni? Okey, Tuan Puan, saya nak tunjukkan kepada Tuan Puan. Okey, kalau Tuan Puan tengok di bahagian atas ni, dia kata open in new editor. Agak-agak sebab apa? Saya nak bagi hadiah ni. Agak-agak sebab apa? Siapa boleh jawab? Sebab ada 2 editor. Sebab ada apa? 2 editor. Ada 2 orang nak edit. Bukan? Bukan? Sebab lagi? Kita baru invite editor baru. Bukan? Okey. Sebabnya adalah design ni yang bertajuk pembelajaran abad 21 ni saya buat dalam Canva versi 1.0. Sebab tu dia kata kalau you tengok di bahagian atas tu, Canva has a new editor. So maksudnya sebab ada orang yang dia dah buka akaun Canva sebelum ni, tapi mungkin dia dah lama tak buka dan ada notification ni. So just klik pada open in new editor saja. Okay. And then so dia akan buka pada editor barulah. Ya, versi 2.0. See? Tak ada kan? Okay. So boleh agak-agak lepas ni boleh tak pindahkan bahan PNP kita tu duduk ke dalam Canva ni. Saya sebenarnya kalau tuan puan tengok tak ada pun template ni. Ya, saya yakin tak ada. Kerana gambar-gambar ni saya ambil daripada luar. Tapi saya perlukan template sebagai guidance. Saya punya trick macam itulah. Sebab saya kata saya bukan design savvy ataupun saya bukan orang yang celik design sangat. Jadi saya perlukan panduan. So apa yang saya buat? Saya perlukan template, ya. Saya akan pilih mana-mana template yang ada kat sini dan daripada situ kalau saya rasa saya tak suka gambar tu saya tukar. Kalau gambar tu tak ada dalam Canva, saya download daripada luar dan upload semula dalam server Canva ni. Itu sajalah. Okey. Ada apa-apa soalan ke? Cik Fazmi ada tak? Ya, tadi saya tengok Cik Alif ada. Ya. Okey, so ini template-template yang ada. Ya. Jadi tuan-puan sebenarnya boleh pilih, ada banyak infografik. Saya sebenarnya suka menggunakan infografik yang ini, ya, yang memang nama dia infografik. Ya. Katalah saya ambil satu, ya. Sekejap, ambil see all. Okey. Ambil satu. And then tuan-puan boleh ubah kandungan dia.
Ya, kalau gambar tu tak sesuai, puan-puan boleh tukar gambar ni. Okey. Okay, ini untuk tengoklah the full. Yang ini kalau tuan-puan nak besarkan. Okay. Jadi kalau nak ubah, just ubah saja perkataan yang ada kat sini. Okay. Gambar kalau tuan-puan tak suka, boleh ambil gambar lain. Okay. Ada dalam foto ataupun tuan-puan nak guna elements kat sini. So elemen kat sini tuan-puan boleh pilih lah mana gambar yang sesuai. Ya. Cuba tengok. Contohlah saya ambil ni. Ataupun boleh pilih mana-mana yang sesuai lah. Okay. Katalah saya nak pilih satu gambar ni. Okay. Dan saya pilih. So ini untuk kita ubah gambar tu. Ya. Kalau tuan-puan tak suka dengan warna merah, just klik saja pada kotak ni dan tukar. Mungkin tuan-puan nak pilih warna lain. Biru. Ya. And then mungkin di sini tuan-puan, kotak di bawah ni yang besar ni, background belakang tu, bila klik sekali je akan ada highlight warna biru, dan katalah kita tak nak color ni, dan pergi daripada atas ni and then ubah dia. Okay, tuan-puan nak warna lain tak? Okay. So kita kuningkan sikit lagi. Okay. So konten dalam ni tuan-puan boleh copy paste saja daripada nota yang ada. Maksudnya boleh pecahkan kepada sub-sub topik. Jadikan ni adalah page yang pertama. Ya, katalah kita ada 2 page, mungkin konten tu banyak. Add a new page, so dia akan pergi kepada new page tapi kosong. Okey, jadi tekan delete. Okey. Pada bahagian semua ni, ya, di bahagian atas ni ada copy page. Ya, pada copy page ni klik sekali. So dia akan copy the whole content page yang pertama. So ada pada page yang kedua. Kalau nak letak title pun boleh kat sini. Apakah title yang pertama, apakah title page yang kedua. Katalah saya namakan dia 1 dan saya namakan dia 2. So konten dalam ni tuan pun boleh ubah lah. Okay. Katalah kita nak letak gambar. Okay, saya delete balik. Okay, kita nak letak. Saya nak tunjukkan tuan-puan elemen gambar dalam ni. Sorry. Elemen apa? Okay. Apakah fungsi grid kat sini? Okay, kalau tuan-puan tengok, dia sebenarnya adalah macam tempat untuk kita letakkan gambar. Jadi kalau kita drag kan, pergi ke sini. Okay, Ctrl Z sekali lagi. Okay, masa nak drop tu kena hati-hati. Kalau tak, dia akan, nampak? Dia akan pergi kepada background belakang ni. Ya. Kalau tak sesuai guna grid, nanti kita guna frame. Ya. Okay, so kalau tak sesuai, saya ambil frame. Kita tengok. Boleh tak frame? Okay, so kita gunakan frame. Sebab kalau kita gunakan grid tadi, dia akan pergi kepada the whole background di belakang. Tapi kita nak ni. Okay, katalah gambar tu kita nak dia duduk dalam bulatan saja. Okay, ini kita punya frame. Tapi gambar apa yang kita nak isi dalam frame ni? Kita kena carilah gambar. Pergi kepada foto.
mungkin kita nak cari exam. Okey. So saya pilih. Okey. Tuan-puan kena filter lah kat sini. Free. Kalau tak nanti kalau tuan-puan gunakan gambar yang berbayar, tetapi kita guna macam ni, tuan-puan gunakan gambar yang sepatutnya tuan-puan bayar, tetapi aplikasi Canva yang tuan-puan gunakan adalah percuma. Jadi nanti akan ada gambar, akan ada jaring ataupun you akan nampak macam net atas gambar tu. Maksudnya gambar tu berbayar. Jadi macam saya mungkin tak nampak sebab saya memang dah langgan. Okey. Jadi perlunya filter kat sini untuk mudah kita cari gambar yang percuma. Katalah saya ambil dan saya drag pada kotak. So gambar tu dia akan duduk dalam kotak tu. So dia tak adalah macam ni, dia akan bebas ya. So yang ini kita nak gambar dia duduk dalam kotak. Okay, kita cuba lagi. Kita gunakan frame yang lain pula. Okay, let's say. Ya. Kalau kita ambil gambar yang berbayar, apa jadi tu yang saya kata tadi, nanti dalam gambar tu dia akan ada kotak-kotak tau. Dia macam ada jaring gambar tu. Dia tak clear, dia tak cantik lah. Lepas tu dia akan ada watermark Canva. Still keluar jugalah tapi macam itulah kan. Keluar lah tapi dia tak cantik lah. Dia tak cantik. Sebenarnya macam ni ya, selama saya gunakan yang percuma tu, kalau saya tengok kat sini tak ada, saya cari je di luar and then download dia, tekan upload kat sini, upload semula dalam server Canva tu and then dia akan appear lah nanti kat sini. Ambil lah gambar tu pergi ke sini. Contoh ya. Okay. Katalah, okay, saya tak nak gambar ni, saya nak delete. Sebab saya nak tunjukkan kepada tuan-puan macam nak guna frame ni. Ya, pergi kepada see all ni tadi. Okay, katalah saya nak ambil frame iPad ni. Okay, then saya letaklah kat sini. Okay, bila kita gerakkan ni sebenarnya Canva ni bagi kita panduan tau. Kat mana kita nak letakkan kita punya frame tu. Okay, so just release saja. So dia akan terletak kat situ. Okay. Pada bahagian upload tu saya kata saya nak masukkan gambar yang saya ambil daripada internet. Dan saya download and then saya uploadkan. Ya, uploadkan gambar tu. Setelah saya nak ambil ni yang sesuai. Okay, saya nak ambil gambar yang ni lah. Saya just ambil, drag and drop. So dia akan jadi macam tu. Kalau tak sesuai, jangan gunakan frame ini. Kita ambil yang lain. So ini ikut kesesuaian. Okay. Saya nak besarkan sikit. Okay, tekan done kat sini. Kita saya ambil ni. Okay, so ada apa-apa pertanyaan tak setakat ini? Contohlah kita nak ambil gambar kita kan. Jadi, katalah ya, saya delete yang ni pula, saya tunjuk. Saya upload gambar dan saya nak letak gambar gambar ni. Okay. So bila nak letak tu kena hati-hati ya. Kalau tak nanti dia akan gantikan background belakang tu. So jadi macam tak apa cantik sangat kan. Dia macam tu je lah. Boleh lah. Ya. Tapi cuba kita tengok. Katalah kita pilih elemen, okay? Saya nak pilih keluar semua kan. Ada shape, grid apa semua ni. Katalah saya pilih shape yang ni, shape ni dah biasa. Saya ambil yang lain sikit. Okay kan? And drop. Saya kecilkan ikut kesesuaian. Okay, gambar tadi ni saya drag masuk sini. Jadi
Saya adjustkan orang ni supaya duduk dalam frame tadi. Okey. Lainlah sikit. Kalau tak, dia punya bucu tu segi 4 je. Okey. Okey ke semua orang? So, ada apa-apa nak tanya? Okey. Simple kan? Okey, katalah kan ada video yang kita nak masukkan. Ini nota kita ni. Nota yang kita ambil daripada PowerPoint. Mungkin nota-nota penting saja. Janganlah kita ambil the whole content dan kita masukkan dalam ni. Jadi memang panjang. Jadi masukkan isi penting, letakkan dia punya tajuk, then masukkan dia punya info. Kemudian katalah ada satu sub topik tu kita nak letakkan link ataupun maklumat lanjut. Mungkin maklumat lanjut tu pelajar klik and then akan pergi kepada YouTube. Okay, apa yang saya buat, ya, ini contoh ya. Cubalah pergi kepada foto, ya. Cuba cari button play. Play button. Sekejap ya. Play button. Tengok ada tak? Kalau tak ada, kita pergi kepada elements. Pada element ni, close yang terdahulu ni kita dah buka frame kan? Close dia, pergi kepada play button. Nak cari. Okay, so ada dalam element. Ya. Just drag je. Tengoklah kalau dia pro tu maksudnya kena bayar. Jadi pilih yang free. Okay, katalah saya klik button kat sini. Okay, yang ini saya pergikan ke bawah. Mungkin saya buat kat sini. Ada teks kat sini saya gunakan. Okay, saya masukkan teks. Klik sekali. Bila saya klik di sini, pada bahagian kita punya infografik ini keluar. Jadi saya alihkan. Mungkin saya bagi arahan kat sini. Klik for video. Okay. Jadi saya klik pada button ni and then pergi kepada link di sini. Ya. Okey, bila pergi pada sini dia kata enter link. Jadi masukkan link lah. Contohlah saya buka satu YouTube. Saya ambil satu okey. Carilah kan apa-apa. Contoh je. Okey. Tuan-puan, ini contoh tau, ya. Okey, copy je link kat atas ni and then pergi semula pada Canva kita, enter link tadi. Control V and then apply. Okey. So macam mana nak tengok dia? Tengok ya. Klik pada present. Okey. Kita nak test dulu. Boleh tak? Okey. Untuk makluman, selain kita boleh share bahan dia kita download, kita boleh present secara online. Ya. So kalau you all pilih yang slide presentation, you all boleh gunakan slide presentation itu untuk present lah. Tapi pasti akan kena ada internet. Ya. Kalau you nak present online, kena ada internet.
Otherwise, you just download saja. Download daripada PDF ataupun PowerPoint. Itu menarik sebab kalau kita buat slide, kalau kita gunakan presentation punya template, sebenarnya kita boleh pilih, nanti saya tunjuk, sama ada kita nak download sebagai PDF, dan yang terkini Canva 2.0 kita boleh download sebagai nak cuba klik. Boleh kan? Jadi dia pergilah kepada link yang kita nak tadi. Yang ini adalah infografik, ya. Jadi kita boleh save lah. Katalah kat sini testing 1. Terpulang pada Tuan Puan nak namakan dia sebagai apa. Kalau sudah, pergi kepada home semula. Saya nak tunjukkan, tadi saya kata boleh download sebagai PowerPoint kan? Jadi kalau Tuan Puan nak downloadkan bahan Tuan Puan dalam PowerPoint, Tuan Puan kena make sure pilih design yang ada tulis presentation, ya. So macam ni lah yang saya dah buat sebelum ni. So, untuk slide ni dibuat sebab nak kena bagi taklimat kepada pelajar untuk elektif. Jadi semua penyelaras kena buat slide ni. Jadi very simple slide, cuma gambar tu. Kalau tak nak gambar, ya. Ni saya masukkan muzik, tapi katalah saya tak nak muzik tu. Saya buang. Bila dah siap, dia auto save tau, ya. Jadi kalau nak present terus boleh tekan present, tapi katalah kan internet dekat kawasan yang kita nak present tu macam tak okey, so jangan risikokan diri anda. Jadi apa yang tuan-puan boleh buat, tengok boleh. Yang ini download sebagai PDF, ya. Yang ini tuan-puan boleh tengok kat sini, ada PowerPoint kat situ. Cuma PowerPoint ni bila kita gunakan font yang tak ada dalam komputer kita nanti, tuan-puan kena ubah semula lah. Sebab dalam Canva ni dia ada banyak sangat font. Jadi kalau tuan-puan download dalam bentuk PowerPoint, dia akan ada satu notification yang dia minta kita betulkan font kita tu bersesuaian dengan PowerPoint. So mungkin sesetengah font tu tak ada dalam PowerPoint kita. Sebenarnya boleh cari di luar dan download saja font tersebut, duduk dalam kita punya Office, ya. Sebenarnya boleh. So klik pada PowerPoint. Download your design as a Microsoft PowerPoint document, and then select all pages, ya. And then download. Sebab Canva ni banyak design dia yang mungkin tak sama dengan PowerPoint. Jadi kalau tuan-puan nak guna, buat dulu dalam ni, and then nanti hasilnya boleh download sebagai PowerPoint. Sekarang dah download. Kita tengok yang ada. So inilah file dia. Ni apa yang ada. So inilah file kita. Dah duduk dah pun dalam PowerPoint. So kalau ada yang tak mana-mana bahagian yang tuan-puan kena adjust, tuan-puan kena adjust macam ni kan, dia dah lari sikit. Itu memang biasa. Ini kena alihkan. Ini kena alihkan naik ke atas. So yang lain okey je, masih lagi duduk kat tempat yang sama. Macam saya sebelum ni, perkara yang sama yang saya hadapi, dia minta tukar font tu. So saya tukar kepada Arial bila dah masuk dalam PowerPoint, ya. So setakat ini ada apa-apa nak tanya tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Boleh kenal sendiri? Puan Darni, saya Saiful daripada JKE.
Ya. Nak tanya berkenaan tadi lah, slide nombor 6 tadi tu, yang contoh Puan Dani tunjuk tu. Slide nombor 6. Tadi. Ni slide yang ke-6 slide tadi kan. Ada ke? Halo? Slide saya ke? Ya, slide Puan. Okey. Yang ada gambar Puan dengan Azhani tu. Oh, slide tadi tu. Okey. Ya, kenapa ya? Tak, yang gambar tu kan, gambar tu kita import daripada luar kan, gambar Puan Dani dengan Azhani tu kan. Betul. Dalam Canva tu dia boleh auto edit kan background tu ke? Boleh. Terima kasih kerana bertanya. Itu saya tak tahu sangat. Okey. Terima kasih. Sama. Okey. Jadi, terima kasih kepada Cik Saiful Bahri. First kena upload dulu gambar kita. Okey. Katalah saya mestilah pilih gambar sendiri kan. Okey. Katalah saya ambil gambar sekejap ya. Lama sikit. Okey, saya ambil gambar yang ni. Okey. Sebab gambar ni yang saya gunakan sebagai poster untuk bengkel hari ni. Okey. Klik pada gambar ni. Pergi kepada effect. Okey, sebelah kiri tu ada background remover. Klik pada background remover. So dia ambil masa dah sikit untuk proses. Okey, dah? Okey. So ini adalah hasil dia lah. Okey, katalah kalau macam ni dah terpotong kan, puan-puan kenalah adjust sikit sebab gambar ni you boleh tarik, bagilah dia supaya dia nampak yang sebenarnya kita tak nampak sangat kesalahan yang kita dah buat. Okey. Kalau tak, kepala saya tak ada tu nampak kan? So kita letakkan ke atas. Okey, terjawab soalan. Sekali lagi saya ulang. Daripada JKE. Ya, siapa tu? ni nak Ruhaida. Okey. Saya Ruhaida daripada JKE. Okey, baik. Saya nak tanya yang apps ni, apps pula dah, yang application ni yang kalau free boleh guna tak? Ke yang berbayar aja yang hilangkan background ni? Okey. You boleh cuba tak kalau ni? Sebab saya pun tak boleh nak jawab tu. Sebabnya boleh cuba tak sesiapa cuba? Ambil satu gambar dan cuba ni. Sebab saya dah berbayar. Ni saya tak nampak lah yang tu. Ini sebelum ini pada Canva 1.0 tak ada pun kemudahan ataupun features ni. Jadi bila dah bertukar kepada 2.0, kebetulan pula saya langgan, saya nampak ada kemudahan background remover ni. Ada sesiapa yang sedang cuba ke sekarang? Kalau ada sesiapa sedang cuba, boleh maklumkan ataupun kongsi. Okey. Katalah tak boleh. Agak-agak nak buat macam mana? Ada tak idea? Kalau tak boleh. Betul. Kalau tak boleh kan, kita pergilah dekat PowerPoint. Sekejap ya, mana saya punya PowerPoint? Sebentar. Sekejap. Okey, kalau tak boleh, kita pergi kepada PowerPoint. Sekejap ya. Okey. Ni saya tunjuk ya. Ini terkeluar sikit daripada Canva ni. Tapi saya tunjuk insert picture. Carilah gambar tu di mana. I don't think I ada gambar dalam ni. Sekejap ya. Tengok sekejap. Mungkin ada lah kot. Ambil. I try. Okay. Katalah saya dapat gambar tu macam ni kan. Dan saya nak buang. I try ya. Okay. So klik pada gambar ni dulu. And then bila kita dah double klik pada, okay sekejap ya. Bila kita klik pada gambar ni baru keluar ikon remove background ni.
Mari kita cuba. Boleh klik tak? Okey. Jadi, bila klik kat situ, bahagian yang colour purple ni adalah bahagian yang kita nak buang. Tapi dia tak cantik lah sebab dia dah ada tulisan kat sini. Kalau pastikan ada gambar yang gambar saja. Ya. Yang ni saya just nak tunjuk saja. So, katalah saya nak muka juga, saya klik mark areas to keep. Nampak? Dia dah highlight semua. Sekejap ya. Kalau tak boleh, you tak boleh guna gambar ni. Kita kena pilih gambar yang lain. Ada siapa dah test ke gambar tadi? Dah. Boleh tak? Dah test. Tak boleh. Dia try it free for 30 days. Macam mana? Dia bagi trial 30 hari je. Oh ya. So, kalau tak boleh, tuan-puan kena buat dalam PowerPoint. Kalau PowerPoint ni you boleh tapi sebab contoh gambar ni ada tulisan, okey. Katalah saya tak nak, Ctrl Z. Okey. Mark areas to more, bukan tak nak. Sebab kalau tak dia jadi susah. Ni semua yang saya tak nak tuan-puan nanti bila pilih, jangan pilih gambar yang macam ni tau. Pilih gambar yang jangan yang ada tulisan yang susah. Okay, remove background lagi sekali. Ambil areas yang kita nak remove. Yang purple tu maksudnya kita remove lah. Sekejap. Okay. Mark areas to remove. Cik Saiful-Bahri, kalau tak boleh buat cara macam ni je. Ya. Okay. So cukuplah saya nak tunjuk yang ini. And then keep changes. Okay. Ni masih ada lagi yang kat belakang tu tak mau pergi buang yang ini, tanda je mana kawasan yang kita nak buang. Okay, and then keep changes. Tinggallah kepala saya seorang. Okay, kalau sudah, sekejap ya, saya buang dulu yang luar-luar ni. Okay, klik sekali. Okay, and then klik lagi sekali sebelah kanan, pergi kepada save as picture kat situ. Jadi bila save as picture kat situ, okay, katalah gambar Darni dah diedit tadi lah dalam bentuk doc. So saya pergi letak gambar ni kat desktop supaya senang saya nak cari lah untuk hari ni. Okay, save. So kita save gambar ni saja, bukan keseluruhan slide tadi. Ya, bila kita dah double klik gambar tu, ya, asalnya gambar tu penuh. And then kita pergi kepada remove background. And then mana kawasan yang kita nak simpan ataupun kita nak kekalkan, kena klik kat sini lah. Mana kawasan yang kita nak buang, just remove. And then kita contenglah kawasan atau kita tandalah kawasan yang kita nak remove, iaitu kawasan yang bertanda purple ni. Dah siap, keep changes. Okay, so tinggallah kepala saya. Okay, klik kanan, pergi kepada save as picture. Dalam save as picture tu, namakan dia dalam format .png dan simpankan dia. Okay, jadi saya dah simpankan dia. Jadi nanti saya nak ambil dia, ya, nak ambil benda ni, pergi kepada Canva tadi. Upload dululah, ya. Upload an image or video. Jadi pergi kepada desktop saya ambil gambar tadi ni, darni.png. So saya scroll naik atas sebab gambar yang terkini tu duduk kat paling atas. Jadi ambil gambar ni. Okey, lagi sekali. Sekejap ya. Okey, lagi sekali. Katalah saya ambil, nak cover gambar tu, saya pergi ambil elements. Saya pergi ambil okey, elements. Ya. Saya pilih frame, ya, frame ni, ya. And then saya cari gambar tadi pada bahagian upload. Ingat, betul ni, jangan takut untuk klik. Ya, kliklah mana-mana pun, janji jumpa je benda tu. Okey, ambil gambar ni. And then sekejap ya. Sebentar. Ya, hari ni jari jemari saya keras sikit. Okey.
Tengok gambar ni ada tak duduk dalam ni. Kalau boleh besarkan, saya besarkan, besarkan. Dia duduk tak dalam tu. Okey. Rasa tak sesuai. Sekejap ya. Saya ulang semula. Ambil frame. Saya nak test. Letak kat sini. Gambar tadi saya delete. Saya nak tengok boleh ke tidak. Ya, daripada gambar yang tak cantik tu, yang kita dah edit ni, boleh tak dia jadi okey dengan adanya frame tadi. Ya, saya cuba je ya. Okey, klik. Sebab saya sekarang menggunakan mouse ni, jadi saya menggunakan jari jemari. Jadi susah sikit. Saya tengok boleh ke tak. Kalau tak cantik jangan buat, okey. Okey, dah. Jangan buat. Okey, so ada dua cara. Sama ada tuan puan nak gunakan background remover kat sini ataupun yang tadi. Tapi sebab gambar tadi tu, sebab terlalu banyak teks, jadi dia tak berapa nak elok lah. Ya. Kalau tuan puan ada gambar yang cantik, so tuan puan boleh gunakan. Okey. Ada apa-apa pertanyaan lagi? Saya nak masuk dalam gambar puan. Ada pertanyaan lagi? Okey. Ada sesiapa nak bertanya? Cik Saiful Bahari? Ya. Terima kasih. Okey Cik Saiful, kalau tak boleh guna PowerPoint tadi. Okey, terima kasih. Ada orang lain nak tanya? Sambil-sambil saya buat ni. Okey. Okey, ni lagi satu. Saya nak tunjuk saya nak kongsi saja. Bahan daripada YouTube yang tuan-puan nak kongsikan. Maksud saya dalam bentuk video lah. Ya. Tapi tuan-puan nak cantikkan sikit lah kot dia punya presentation. Bukan daripada segi kandungan, tapi bagaimana cara ianya diletakkan di dalam LMS tuan-puan. Okey. Jadi boleh pilih, macam saya ni, saya pilih template video. Jadi apa yang saya buat, kalau tuan-puan tengok, okey saya playkan ya. Okey. Bahan yang ada dalam ni adalah bahan yang sedia ada dalam YouTube. Tapi saya letakkan tajuk ni bersesuaian dengan topik PDP saya. Dan saya letak kat sini sebab bukan saya yang buat, saya letak cover lah, cover by Darni binti Darmin. Jadi yang ini tuan-puan boleh download sebagai video and then upload semula, sama ada nak upload dalam YouTube ya. And then nak sharekan link tu ataupun tuan-puan upload saja the video masuk ke dalam CDOS. Okey. So yang ni nanti kalau tuan-puan nak buat, tuan-puan pergi kepada templates video. Yang saya paling suka pergi dekat home je. Bila kat home ni tuan-puan boleh tengok semua, ya. Okey, kat sini cari video. Okey. Tengok templates video ada tak? So boleh pilih lah nak template yang mana.
So dalam konten tu nanti tuan-puan kena ada video dan kena ya. Saya pilih satu. Okay, kalau saya pilih yang ni. Okay. Katalah yang ni tuan-puan nak letak sebab tak menyumbang kepada kandungan, menyumbang kepada cover saja pun cukup lah kan. Okay, tengok kat situ. Katalah saya letak nama saya lah, Syaiful Bahari. Okay, and then tulisan ni terlalu besar, so mungkin saya nak sesuaikan kecil sikit. Okay. Dan kat sini katalah saya nak delete, ya, saya nak delete benda ni. Saya pergi kepada upload sebab saya nak upload logo Pisas, ya. Saya pergi cari logo Pisas kat sini dan saya dah jumpa. Saya drag and drop, saya resizekan dia. Okay. Okay. Kat sini saya ubah dia kepada tajuk video tu. What is multimedia? Okay. Tapi besar sangat kan? Jadi saya pilih saiz kecil sikit. 170 mungkin. Okay. Mungkin kecilkan lagi. 100. Okay. Ataupun 85. Okay. Okay. So kandungan dalam ni adalah video tau. Kalau tak percaya jom kita tengok dulu kat sini, preview dulu ya. Cakap ya, sebelum tu ni macam tak berapa nak cantik. Okay. Ini drag bawah sikit. Okay. Okay. Ni contoh tajuk dia. What is multimedia? Okay, katalah saya share. So video kita akan duduk dalam tu. Jadi kita tak nak video ni, kita nak video yang kita dah download daripada internet tadi. Just stopkan dia. Macam close. And then pergi kepada, klik sekali pada video tu, ya, akan ada ni lah, dia akan highlight warna biru ni, delete je. Okay, setelah dia delete, and then sound kat sini pun ada kan, jadi saya delete juga, ambil kat sini, delete je, saya tak nak, saya nak gunakan video saya. Maksud saya video yang saya dah download dan saya dah uploadkan. Jadi pada bahagian upload nanti, tuan-puan uploadlah video-video yang bersesuaian, and then dia akan muncul pada bahagian video kat sini. Ini images, ini videos. Okay, ambil kat sini, just drag je. Okay. Tapi, sekejap saya pausekan dia. Tapi video ni, dia duduk di depan, macam ni dia duduk di depan bahagian biru ni. Okay, itulah fungsi position kat sini. Klik pada position, katalah kita klik pada backward, apa jadi? Okay. Klik sekali lagi, so dia dah duduk kat situ belakang. Jadi puan boleh adjust lah, kalau rasa kan yang ini tak sesuai, nak buang pun boleh juga ya, takut dia tak kelihatan, ikut kesesuaian tuan-puan. Okay, yang ni saya just nak tunjuk. Okay, kita nak buat full macam ni. Kalau rasa tak sesuai, boleh kecilkan ataupun buang design biru ni ya, ikut kesesuaian masing-masing. Okay, katalah ni tak mau, ini macam ni tak nak, ini nak kecilkan sikit. Okay. Kalau kita tengok ini, saya panjangkan sikit video ni, drag. Okay. Kalau nak
dia still ada tapi macam nampak tak nampak, klik sekali pada biru ni, klik pada transparent ni, you slowkanlah colour dia. Okay, tajuk ni buat tanya soal. What is multimedia? Okay, now cuba play. Dah siap. So kalaulah tulisan ni mengganggu macam ni, maksudnya tuan-puan kena alihkan benda ni ataupun tiadakan, ikut kesesuaian. Ya. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Boleh tanya. Ada apa-apa nak tanya ke? Sementara saya buat ni. Okay, nanti bila dah siap, just download je. Ya. Dalam bentuk video lah. Ya. So nanti dia akan jadi, kalau download dia memang lama sikit. So bila download dalam video, so video tu nanti tuan-puan nak masukkan dalam CDOS boleh, ataupun nak upload dulu ke YouTube, link tu letak dalam CDOS pun boleh juga. Ya. So yang ini proses dia memang lambat sikit. Okey. Jadi ada apa-apa pertanyaan setakat ini? Okey. Ada apa-apa pertanyaan yang mungkin saya boleh jawab? Boleh saya tengok Facebook? Oh, ada orang tanya tak jumpa button upload. Okey, sebentar ya. Yang ini saya kena cancelkan. Okey. Ada orang tanya saya tak jumpa button upload. Button upload tu. Okey. Okey. Sekejap ya. Create a design. Okey. Setelah saya pilih design infografik tadi, dia tak jumpa button upload. So button upload terletak sebelah kiri, ya, pada bahagian panel sebelah kiri. Okey. Okey, setakat ini ada apa-apa pertanyaan? Kalau tak ada, boleh saya serahkan kepada, ataupun ada apa-apa yang saya tak cover lagi tak? Ini adalah nota saya ya. Macam saya, yang saya ulang semula, saya bukanlah seorang design savvy ya, saya tak berapa nak kreatif sangat. Jadi saya memang memerlukan templates ni. Ya, kalau templates ni tak ada, saya susah sikit nak dapat idea. Jadi kalau terpulang pada tuan-puan, kalau tuan-puan nak start from scratch atau maksudnya daripada kosong pun boleh juga. Okay. Okay. Kalau macam ni saya akan gunakan elemen supaya gambar tu duduk. Dia tak adalah macam very straight ya. Bentuk tu dia adalah
Okey. So bolehlah pindahkan bahan-bahan Tuan Puan duduk dalam infografik. Tak kisah berapa muka surat pun. So adalah kelainan sikit. Okey. Mungkin ada soalan dalam chatting. Okay, tak ada. Okey, setakat itu saja. Puan Mashita, boleh saya serahkan kepada Puan Mashita? Boleh. Okey, jadi sebelum berakhir saya mohon kemaafan di atas sedikit kelewatan, kita ada masalah teknikal. Jadi saya bagi pihak Pusat Pembelajaran dan Multimedia ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Masih lagi boleh terus berurusan dengan saya, boleh telefon saya, telefon office, telefon handphone, mesej dan sebagainya. Tanya semula dalam Facebook PISAS e-learning pun boleh. InsyaAllah mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Mana yang saya tak boleh, saya akan cuba dapatkan jawapan. Itu saja, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.